setiap pertuduhan. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Firdaus Wong dijangka saksi baharu kes Ebit Liu. Pendakwa bebas Firdaus Wong dijangka antara saksi baru yang akan dipanggil pada sesi perbicaraan hari ketiga kes gangguan seksual membabitkan Ebit Liu di Mahkamah Magistrate di sini pada Khamis. Selain Firdaus, seorang lagi pegawai polis turut dipanggil pada sesi perbicaraan itu nanti. Perbicaraan yang memasuki hari ketiga Ebit atau nama sebenar Ebit Erawan Ibrahim 37 berlangsung sehingga Jumaat ini. Setakat ini, saksi pertama pihak pendakwaan ialah seorang konsultan atau penceramah motivasi Muhammad Fairuz Abu 37 sudah dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah sepanjang 2 hari perbicaraan itu berlangsung. Sementara itu, Ebit dilihat tiba di perkarangan mahkamah pada jam 9.30 pagi tadi dengan memakai baju warna biru muda dan berseluar hitam. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Muhammad Ilmami Ahmad, Zahida Zakaria, Adiba Saiful Bahri, Nur Masrin Amalia. Ebit pula diwakili barisan peguamnya yaitu Ramsing, Kamarudin Muhammad, Chinki, Timothy Daud, Kimberly Yi, Wan Chuin, dan Chen Wenji, manakala magistrat ialah Nur Ashraf Zolhani. Ebit berhadapan dengan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual, membuat hantaran gambar dan perkataan luca bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pakar motivasi Nafi rosakkan reputasi Ebit Liu. Seorang saksi dalam perbicaraan kes gangguan seksual pendakwa terkenal Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Erawan Ibrahim menafikan di Mahkamah Magistrate di sini hari ini bahawa beliau dan pengasas sebuah badan bukan kerajaan bersubahat untuk merosakkan reputasi pendakwa itu. Pakar motivasi Muhammad Fairuz Abu 37 berkata, demikian ketika pemeriksaan balas oleh peguam Ramsing yang mewakili Ebit Liu kepada cadangan peguam itu bahawa beliau dan pengasas Multicultural Reveted Muslim Firdaus Wong masih menghebahkan isu itu di media sosial. Saksi pendakwaan pertama itu berkata dia tidak berbuat demikian tetapi Wong yang melakukannya. Kata Ram, saya nyatakan kepada anda fakta bahawa melalui isu di media sosial dan mengatur wanita itu ke Bukit Aman untuk membuat laporan polis mengenai tertuduh, kamu dan Firdaus Wong berkomplot untuk merosakkan reputasi tertuduh. Tapi kata Fairuz, saya tidak setuju. Lalu Ram berkata, saya nyatakan kepada anda hakikatnya wanita itu tidak berniat untuk membuat laporan polis terhadap tertuduh. Lalu Muhammad Fairuz berkata, saya tidak setuju. Ram berkata lagi, saya nyatakan kepada anda wanita itu hanya memutuskan untuk membuat laporan polis selepas perbualannya dengan kamu pada 26 Julai 2021. Kata Muhammad Fairuz, saya tidak pasti. Semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria, Muhammad Fairuz berkata beliau mengiringi wanita itu dan suaminya untuk membuat laporan polis di Bukit Aman sebagai tanda sokongan dan juga memberi keterangan kepada polis 7 Ogos 2021. Ebit Liu 37 berdepan 11 pertuduhan antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan lucah ke nomor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun tahun lepas. Pendakwaan selebriti itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan perbicaraan di hadapan Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu hadir prosiding hari ketiga kes gangguan seksual. Pendakwa terkenal Ebit Liu tiba di Mahkamah Magistrate Tenom sekitar jam 9.30 pagi tadi bagi menghadiri prosiding perbicaraan hari ketiga kes gangguan seksual yang dikaitkan dengan dirinya menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda
Toyota Land Cruiser warna hitam Ebit yang memakai kemeja biru muda berseluar hitam dan berkopiah putih kelihatan tenang ketika memasuki pintu utama mahkamah. Ebit berhadapan 11 pertuduhan gangguan seksual, iaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucu dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp yang didakwa berlaku di daerah Tenom antara Mac hingga Jun 2021. Ekoran itu, Ebit didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Terdahulu, perbicaraan hari kedua semalam masih melibatkan seorang saksi pertama pendakwaan yang juga pakar motivasi, Muhammad Fairuz Abu. Bagaimanapun, perbicaraan ditangguh pada pukul 4.30 petang semalam dan disambung pagi ini. Perbicaraan dilakukan di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani dan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Muhammad Ilmami Ahmad, Zahida Zakaria, Adiba Saiful Bahri dan Nur Masrin Amalia. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pelbagai fitnah tidak berhenti, saya tanggung seorang diri, kata Ebit Liu. Berita sepenuhnya. Pendakwa terkenal Ebit Liu berasa lega kerana kes tuduhan terhadapnya dibawa ke mahkamah setelah setahun menanti. Beliau memberitahu pelbagai fitnah tidak berhenti dilemparkan terhadapnya dan beliau terpaksa menanggungnya seorang diri. Syukur Alhamdulillah sampai ke mahkamah ini. Saya harap mudah-mudahan saya dapat tahu kebenaran. Saya bersyukur akhirnya kes ini sudah sampai ke mahkamah. Mahkamah adalah tempat yang paling tak boleh cakap apa saja. Kena ada bukti, kalau tak ada bukti pasti akan ditolak. Ikut hati, saya ada rasa sedih juga sebab kena menanti lagi. Kalau boleh saya nak teruskan esok sampai habis, tapi bukan saya yang menentukan, katanya. Peguam kami tadi, Ramsing dan lain-lain minta tarik paling awal iaitu November, tapi pendakwa raya tak dapat pada tarik itu sebab tarik mereka sudah penuh sebab pendakwa raya pun dari Putrajaya juga. Jadi kami sama-sama setuju pada Disember, katanya selepas menghadiri sesi perbicaraan tuduhan gangguan seksual di Mahkamah Magistrate hari ini. Menurutnya, jika boleh, beliau mahu menyambung perbicaraan ini besok kerana sudah menanti selama setahun. Bagaimanapun, mahkamah telah memutuskan perbicaraan bersambung Disember, jadi kena tunggu sehingga November. Maka beliau akan meneruskan kerja-kerja dakwa lain kerana itulah rutin kehidupannya. Ebit berhadapan 11 pertuduhan gangguan seksual, iaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucu dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp yang didakwa berlaku di daerah ini antara Mac sehingga Jun 2021. Beliau didakwa di Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali setiap